أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah sekalian? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera. Baik, seperti biasa bersama dengan kita hari ini Ustaz Husaini, apa khabar? Sihat doktor, sihat ya? Alhamdulillah sihat. Nampak ceria baju ni ke tak ceria? Kita meriah dulu doktor. Okey, baik. Baik, kalau dalam sesi semalam kita telah membincangkan mengenai azab yang Allah Taala kenakan ke atas umat yang terdahulu, yang Allah Taala sebutkan tentang rijzan, iaitu azab yang dikenakan ke atas orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Hari ini kita akan teruskan lagi pengajian kita mengenai perkara yang kita boleh belajar daripada kisah-kisah Bani Israel dan bagaimana kupasan dia melalui hadis Nabi SAW. Baik, sebelum kita meneroka lebih lanjut mengenai hadis-hadis yang membincangkan tentang isi kandung Al-Quran, mari bersama kita dengarkan dahulu bacaan yang akan diperdengarkan oleh Ustaz Husaini kita. Dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih doktor. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, jom sama-sama kita buka mushaf kita. Kita melihat ayat yang ke-67 sehingga 69 suratul Baqarah, muka surat yang ke-10 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Baik, mari kita perhatikan sama-sama tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah. Pada halaman yang ke-9, Allah Taala menjelaskan tentang mereka yang mengubah kalimah Allah. Fabaddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Mereka mengubah arahan yang diberikan kepada Allah Taala. Maka halaman yang 10, bila mana Allah Taala perintahkan kepada Bani Israel untuk menyembelih lembu betina, mereka mempersoalkan pula. Maknanya banyak pula persoalan. Tadi dia mengingkari arahan Allah dengan mempersoalkan, dengan mengubah kata-kata Allah. Kali ini mereka mempersoalkan pula arahan Allah Ta'ala tersebut. Maka hari ini kita akan membincangkan satu hadis mengenai tentang sikap Bani Israel yang kita boleh belajar, iaitu tentang banyak mempersoalkan arahan yang diberikan oleh Allah. Mari kita sama-sama tuan-tuan perhatikan pada slide kita hari ini mengenai hadis tentang memperbanyakkan soalan ataupun banyak mempersoalkan. Hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala da'uni ma taraktukum innama halaka man kana qablakum bisu'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan bertanya tentang apa yang aku tinggalkan kepada kamu.
Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu telah binasa kerana mereka terlalu banyak bertanya dan berselisih dengan nabi-nabi mereka. Jika aku melarang kamu daripada sesuatu, maka jauhilah ia. Jika aku memerintahkan kamu maka satu perkara, maka lakukanlah semampu kamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Baik, perhatikan hadis ini secara mendalam tuan-tuan yang dirahmati Allah. Bagaimana sebenarnya Rasulullah memberikan kita arahan tentang satu perkara dalam urusan agama. Lalu jangan kita terlalu banyak mempersoalkan, kerana kalau Ustaz Husaini perhatikan, sebenarnya hadis ni ada latar belakang dia. Ada latar belakang dia. Kalau dalam ulum Quran, kalau dalam perbicaraan Quran, kita ada asbabun nuzul. Maknanya sebab ayat tu diturunkan. Betul. Tapi kalau dalam hadis kita ada satu konsep yang dinamakan asbabul wurud ataupun sebab wurud. Sebab wurud hadis ini adalah maksudnya kenapa hadis ini diungkapkan oleh Rasulullah. Kalau ayat Quran, kenapa ayat Quran itu diturunkan? Betul. Kalau dalam hadis, kenapa ayat ataupun hadis ini diungkapkan? Yang ini secara mendalamnya kita akan bincangkan secara detail selepas daripada ini, yang mana kita akan mengungkapkan tentang siapakah perawi hadis ini, siapa dan kenapa Rasulullah mengungkapkan tentang hadis ini, dan apakah pengajaran-pengajaran yang penting yang kita boleh pelajari pada hari ini. Kita akan masuk secara mendalam selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana, bertemu kita lagi selepas ini dalam rancangan My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Baik, bertemu kita lagi dalam rancangan My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Rancangan yang membicarakan tentang hadis-hadis Nabi dalam kita menyelongkar maksud Al-Quran. Baik, kalau tadi kita dah bacakan hadis tu tentang bagaimana Rasulullah melarang ataupun Rasulullah tak benarkan kita terlalu banyak bertanya tentang perihal agama. Tapi sebelum tu kita tengok dahulu siapa yang meriwayatkan hadis tersebut. Kalau Ustaz Husaini perasan. Baik. Hadis yang kita bacakan tadi tu siapa perawi? Hadis yang dibacakan oleh Dr. Sanusi sebentar tadi, tuan-tuan dan puan-puan, kalau masih ingat, kita pernah menceritakan tentang perawi ataupun tokoh perawi ni, iaitu Abu Hurairah, di mana Abu Hurairah ni ketika hidupnya tidaklah terlampau lama bersama Rasulullah. Betul. Lebih kurang 3 tahun lebih kurang. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, Abu Hurairah lah yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, doktor. Masya-Allah, mantap sekali ingatan Ustaz Husaini. Itulah, alhamdulillah dia buat sedikit kajian tadi. Masya-Allah. Baik, kita perhatikan pada slide hari ini siapakah dia perawi kita pada hari ini, yang mana kita telah ulang pun sebelum ni. Nama dia adalah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau juga terkenal selain daripada sebelum ni yang tak sempat lama dengan Rasulullah, beliau pernah berdakwah kepada ibunya, iaitu mengajak ibunya untuk memeluk Islam. Kemudian beliau pernah bertanya kepada Rasulullah tentang syafaat, iaitu soalan yang tidak pernah ditanya oleh orang lain. Dan yang ketiganya, beliau adalah orang yang beribadah bersama keluarga. Baik, ini adalah perawi hadis kita pada hari ini. Yang pertama tadi, berdakwah kepada ibunya adalah dia pernah ajak ibu dia masuk Islam. Maknanya waktu dia masuk Islam, ibunya masih lagi belum muslimah. Maknanya Abu Hurairah masuk Islam dulu. Dia masuk Islam lebih awal daripada ibu dia, tetapi ibunya belum masuk Islam. Bila dia ajak ibu dia masuk Islam, ibu dia menolak, jadi dia rasa sedih. Dia rasa sedih. Bayangkanlah, maknanya ibu kita sendiri tak memeluk Islam, jadi dia mengadu kepada Rasulullah. Bila dia mengadu kepada Rasulullah, Rasulullah pun berdoa. Ini kekuatan doa Rasulullah. Rasulullah kata, Allahumma hdi ummahum. Rasulullah kata, wahai Tuhanku, berilah hidayah kepada ibu kepada Abu Hurairah. Lalu bila Abu Hurairah pulang sahaja, keadaan ibunya dalam keadaan seakan-akan bersedia untuk memeluk Islam. Hebat doa seorang guru, hebat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama tentang dakwah kepada ibunya. Sama juga dengan kita. Kalau kita rasa ada kebaikan untuk kita ajak ibu kita tentang sesuatu, kita ajak keluarga kita. Betul, yang penting mendatangkan manfaat. Mendatangkan manfaat pada ahli keluarga. Begitu juga dengan poin nombor 3 tadi, kalau tuan-tuan di rumah perasan bagaimana Abu Hurairah dia beribadah dalam keluarga dia. Kerana ada seorang sahabat nama dia Abu Asman. Dia pernah duduk bersama dengan Abu Hurairah di rumah Abu Hurairah, dan dia perhatikan Abu Hurairah ni 1/3 malam dia akan bangun qiyamul
qiyamul lail. Kemudian 1/3 lagi tengok isteri dia pula bangun, dan kemudian 1/3 lagi dia kata yusalli hadza thumma yuqiz. Dia mana dia bangun kemudian dia kejutkan ahli keluarga dia pun bangun mendirikan qiyamul lail. Perhatikan, menarik, satu keluarga yang sama-sama nak masuk syurga. Maknanya ayahnya pun qiyamul lail, anak pun qiyamul lail, satu family qiyamul lail. Macam tu kita boleh buat nanti Ustaz Husaini. InsyaAllah kita cuba. Baik. Yang itu mengenai perawi hadis yang kita bincangkan pada hari ini. Seterusnya kita akan masuk kepada huraian umum mengenai hadis ini, iaitu sikap mempersoal dalam urusan agama. Tadi saya dah sebut apakah asbabul wurud ataupun kenapa hadis ini diungkapkan oleh Rasulullah. Kerana Al-Imam Ibn Rajab ada menceritakan ada seorang lelaki, Rasulullah pernah bagi tahu kepada manusia, ya ayuhan nas, Rasulullah kata pada manusia, ya ayuhan nas, dia kata qad furida ataupun faradallahu alaikumul hajj, Allah Taala telah menfardukan ke atas kamu haji, maka hendaklah kamu tunaikan haji. Tiba-tiba ada seorang angkat tangan bertanya, ataupun ada seorang bertanya kepada Rasulullah, dia kata akullu sanatin ya Rasulullah, ataupun dia kata akullu am ya Rasulullah, apakah setiap tahun kita kena tunaikan haji? Lalu Rasulullah diam, Rasulullah tak jawab soalan tu. Maknanya soalan tu, maknanya kita tahu dah, kalau Rasulullah kata setiap tahun, maknanya dia akan menyusahkan kita pula, tiap-tiap tahun kena buat haji. Jadinya macam tu. Jadi Rasulullah diam. Rupanya bila dah diulang begitu, Rasulullah pun kata, kalaulah aku kata betul, maka kita akan wajib haji setiap tahun. Maknanya inilah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab. Soalan ini tak sepatutnya diungkapkan oleh lelaki tadi kerana bimbang. Kalau diungkapkan, nanti kewajipan haji itu semua kena pada kita setiap tahun. Sekarang kita nak buat satu seumur hidup sekali pun susah juga ya. Ini kalau nak buat tiap-tiap tahun, Masya Allah lagi susah. Ini yang pertama, persoalan tentang urusan agama, biar dia mendatangkan hasil kepada kita, bukan menyusahkan balik kita kembali nanti. Yang kedua juga, perkara ini dihuraikan oleh seorang pensyarah daripada UAE, nama dia Dr. Jamal Badi. Dr. Jamal Badi, dia kata, yang ni bukunya dalam bahasa Inggeris, jadi saya bacakan nota dia dalam bahasa Inggeris. Dia kata asking too much question, dia kata on obligation may leads to complication and confusion. Dia kata tanya banyak sangat dalam urusan agama akan membawa kepada complication. Jadi complication complicated susah. Maknanya, dan confusion, jadi confused, keliru nanti dalam urusan agama. Jadi Dr. Jamal Badi kata sebenarnya urusan agama ni jangan sampai kita tanya menyusahkan kita balik, biar kalau boleh persoalan tu mendatangkan manfaat dan kita boleh menghasilkan amalan yang lebih banyak, bukan yang akan menyekat amalan kita. Bahkan yang juga lebih menarik tentang perkara ini adalah tentang persoalan dalam urusan dunia pula. Tadi kalau kita tengok persoalan dalam urusan agama Ustaz Jadi kalau dalam persoalan dalam urusan dunia ni kita tak boleh nak banyak bertanya ke macam mana? Okey, nanti dulu. Itu nanti jangan dulu. Jawab lagi Ustaz Husaini. Saya saja nak trik Ustaz Husaini. Okey, baik. Kita akan jawab juga persoalan ini dalam perbincangan yang seterusnya, kerana persoalan-persoalan ini yang mengganggu ataupun yang memberikan kita kekeliruan. Apakah sebenarnya Islam ni tak menggalakkan kepada persoalan? Jadi tentang perkara ini kita akan jawab selepas daripada sesi rehat kita seketika. Bertemu kita lagi dalam rancangan My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Baik, bertemu kita lagi dalam rancangan My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Baik, kalau sebelum sesi rehat tadi kita telah membincangkan mengenai tentang Rasulullah melarang para sahabat terlalu banyak bertanya dalam urusan agama. Jadi hari ini kita akan bawa sedikit perbincangan. Kalau dalam ayat Quran, Allah Ta'ala tengokkan ataupun persembahkan kisah Bani Israel yang terlalu banyak bertanya tapi akhirnya tak ada hasil pun. Kemudian dalam hadis pun Rasulullah larang dalam urusan agama jangan terlalu banyak persoalan. Timbul persoalan hari ini, sebenarnya Islam ni tak galakkan kita bertanya ke sebenarnya. Jadi apa pandangan Ustaz Husaini? Kita ni tak galakkan orang tanya ke? Baik, kalau kita melihat dari segi Islam itu sendiri, boleh kalau kita nak bertanya. Betul. Mengenai dengan tentang hal perihal tentang ilmu terutamanya. Betul. Kalau seseorang itu tidak tahu, tuan-tuan dan puan-puan, bertanya kepada yang lebih alim dan dia memberi manfaat kepada diri kita dan orang sekeliling kita, why not?
Why not? Why not? Dan itu antara ilmu itu yang perlu dikongsi untuk semua ataupun orang awam sendiri. Dan kadang-kadang doktor ada juga kan, kadang-kadang kalau orang bertanya tu bukanlah saja-saja pun. Betul. Sebenarnya nak orang kata nak bermesra. Kadang-kadang nak tanya tu contoh tentang hal dunia kan. Buat apa tu? Dah nampak dah sidai kain. Sebenarnya tidak tahu, bukan nak tahu sangat sidai kain tu, dia nak bertegur siapa je sebenarnya. Baik. Begitulah. Yang tu satu kupasan yang menarik juga daripada Ustaz Husaini. Persoalan dalam agama sebenarnya bukanlah dilarang habis oleh Rasulullah, tak. Kalau kita tengok dalam banyak hadis, para sahabat sebenarnya banyak bertanya. Abu Hurairah bertanya. Tadi saya terlupa nak cerita tentang Abu Hurairah tanya tentang syafaat. Abu Hurairah pernah bertanya kepada Rasulullah, siapa yang paling bahagia dengan syafaat engkau wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah terkejut. Rasulullah kata tak ada orang tanya soalan tentang syafaat ni melainkan kau Abu Hurairah. Maknanya Rasulullah tak larang bertanya. Maknanya banyak lagi soalan yang lain Rasulullah tanya, para sahabat tanya, semuanya Rasulullah bagi penerangan dan tak larang pun. Yang Rasulullah larang yang kita sebutkan tadi adalah bagaimana soalan yang tidak memberikan hasil, tak produktif. Tanya lembu warna apa, kenapa nak besar mana, seakan-akan tak memberikan hasil pun, dia orang tak nak buat pun satu. Macam tu juga waktu turunnya kes Isra' Mi'raj. Quraisy tanya Rasulullah tentang Masjid Aqsa macam mana, besar ke, banyak tingkap ke apa ke. Dia orang bukan nak beriman pun. Betul. Persoalan yang tidak memberikan hasil kepada diri mereka sendiri. Yang ni yang kita kena faham. Persoalan-persoalan yang tidak diberi adalah yang tidak menghasilkan sesuatu. Kalau kita bertanya tentang ilmu, maka kita nak beramal dengan ilmu tu, maka itu dibenarkan. Jangan pula kita kata Ustaz Husaini, nanti kan kita kata Islam tak menggalakkan bertanya. Betul. Tidak, sebenarnya Islam memberikan. Tengok para sahabat sebenarnya banyak tanya pada Rasulullah. Rasulullah jawab semua persoalan tersebut. Dan kalau kita tengok kalau nak bertanya pun, janganlah niat kita tu untuk menjatuhkan orang tersebut. Betul. Yang tu satu lagi adab bertanya. Jangan kadang-kadang kita ni saja je tanya nak test. Nak test ni pun sebenarnya tidak digalakkan kerana seakan-akan kita nak menjatuhkan seseorang ataupun nak menguji seseorang. Ada juga persoalan yang diujikan kepada ulama hadis macam Imam Bukhari dan sebagainya, yang tu tidak mengapa sebagai ujian, tetapi bukan nak menjatuhkan dia. Baik. Yang ni kita dah bincangkan tentang isu semasa yang mana kita boleh kaitkan dengan hadis yang kita belajar pada hari ini. Mari kita sama-sama tengok pula tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah, apakah resolusi ataupun pengajaran yang kita boleh belajar daripada hadis ini. Baik, mari sama-sama kita perhatikan. Yang pertama, terlalu banyak mempersoal sehingga tidak menghasilkan sesuatu yang positif ialah sikap yang tidak baik yang dilarang oleh Rasulullah. Yang kedua, arahan yang datang daripada Allah dan Rasul mempunyai hikmah yang selari dengan manusia. Yang mana arahan tu adalah sesuai dengan kehendak ataupun keperluan manusia. Dan yang ketiganya, pengulangan kisah Bani Israel mendidik kita tentang sikap kaum yang degil dan sukar untuk menerima bimbingan. Baik, inilah dia 3 resolusi, 3 pengajaran yang penting tuan-tuan mesti ingat dalam jiwa dan pemikiran masing-masing, bahawa Islam tidak melarang kita bertanya. Islam menggalakkan kita mencipta sesuatu yang baru dengan menghasilkan sesuatu yang baru, tetapi bukan merendahkan dan memperkecilkan. Baik, maknanya ringkas juga kita punya sesi perbincangan mengenai hadis hari ini Ustaz. Kita dah sampai ke penghujung rancangan. Bagi memastikan ataupun mudah-mudahan majlis kita ni dirahmati oleh Allah Ta'ala dan kita mendapat hasil daripada pengajian kita tentang hadis pada hari ini, mari kita sama-sama angkat tangan, berdoa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita kaum yang diberkati, tidak seperti Bani Israel yang Allah Ta'ala marah, yang akan dipimpin bacaan doa kita oleh Ustaz Husaini. Ustaz Husaini, saya persilakan. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah, ayuh kita angkat tangan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dikurniakan kefahaman yang mendalam tentang Islam kepada kita dan semua ahli keluarga kita. Mudah-mudahan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah. Engkau berilah kefahaman yang mendalam kepada kami tentang agamamu ini ya Allah. Jangan engkau runtuhkan segala kefahaman kami untuk belajar tentang agamamu ini ya Allah. Kau perkuatkanlah asas keimanan kami ini untuk mendapat keredaan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami
seorang yang suka menuntut ilmu, bertanyakan tentang ilmu ya Allah, untuk mendapat keridhaan daripada-Mu ya Allah. Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah. Engkau Tuhan sekalian alam, Rabbul Jalal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bersamalah menyumbang kepada tabung gerakan Al-Quran sebagai usaha pendanaan wakaf Al-Quran, wakaf media, aset, tunai dan jasa. Segala sumbangan amatlah dihargai. Semoga kita semua beroleh keberkatan.